ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini tanggal 15 hari bulan Februari dan hari ini merupakan hari yang ke-24 Rejab 1444 Hijriah, memberikan satu cerita berkenaan dengan bulan Rejab yang sudah pasti kita akan cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Adapun bagi kita maaf, bagi orang Islam, kita bila melihat tentang bulan-bulan Islam, terutama pada tahun Hijriah ini, di sana ada cerita-cerita, ada peristiwa-peristiwa. Sebagai orang Islam, kita kena ambil tahu juga setidak-tidaknya, selain daripada cerita-cerita agung yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Macam tadi saya baru masuk tadi, ada diskusi secara tidak langsung kenaan dengan zikir Fatimah. Oh, Masya Allah, bagi. Dia zikir apa pun tak apa, yang penting jangan tak ingat Allah. Itu je. Ya. Nak zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, wala hawla wala quwata illa billahil azim, boleh. Nak zikir hak lain pun tak apa, astaghfirullah pun tak apa, apa lagi ya, dan benda-benda lain lah, selawat pun tak apa ya. Sebagaimana yang kita bicarakan dulu, betul. Zikir Fatimah tu takbir 34 dan tahmid dan tasbih kan, ya. Kenapa dinisbahkan pada zikir Fatimah? Sebab lagi kata ada ustaz lepas ni Ustaz Azhar ya. Kirain salam kat Ustaz Azhar. Baik. Gini je tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Kata Allah tu wazakir. Wazkur ismallah, ingatlah Allah, sebutlah Allah. Maksudnya kita ni dalam proses nak mendidik jiwa kita ni dengan kita sebut nama Allah. Maka berpagi-pagianlah kita menyebut nama-nama Allah yang banyak itu. Mudah-mudahan hari ini akan terbukalah pintu-pintu yang kita mohon, dengan pintu ilmunya, dengan pintu rezekinya, dengan pintu kebajikannya, dengan pintu kesihatannya. Dan mudahkan kita doa pada Allah min abwab, yang banyak-banyak tu pintu-pintu yang ada ya dalam hidup kita ni. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian. Hari ini kita dah berada pada 24 Rejab. 24 Rejab. Ada dah lah. Ustaz dah jawab. Alhamdulillah. Bagus-bagus. Nanti boleh search balik. Puan Nino nanti boleh share kot. Link ke apa ke bagi kawan-kawan kita yang duduk dalam grup kita ni. Nanti boleh pakat-pakat tengok balik. Boleh orang kata apa? Boleh murajaah. Boleh buat ulang kaji. Link kat YouTube. Cantik. Boleh. Kalau siapa-siapa boleh tolong copy je link tu, YouTube tu, masuk dalam kita punya komen ni, nanti boleh sahabat-sahabat boleh tekan dan boleh terus tengok macam mana jawapan daripada ustaz-ustaz kita yang menjawab tu. Baik, muslimin-muslimat rahimakumullah sekalian, pagi ni saya nak membacakan satu hadis Nabi SAW, terutama pada penghujung bulan Rejab ini. Yang kita tahu bulan Rejab ini di antara bulan yang juga ada banyak kelebihan dan kemuliaannya yang tersendiri. Betul ya Kak Nur? Mendidik jiwa, sebut nama Allah, ingat Allah selalu. Jatuh, astaghfirullah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Tengok benda buruk, Masya Allah. Kan? Lepas tu jadi kita pergi tengok pada sesuatu ciptaan Tuhan yang maha suci tu, subhanallah. Tengok bini dekat rumah, innalillah. Jangan macam tu pula. Tapi tak apalah, setidak-tidaknya sebut nama Allah tu untuk mengingatkan kita. Tapi jangan sebut kuat-kuat kat dia, terkejut dia lagi, melompat dia ni. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian,
Baik, berbalik pada cerita kita tadi, sebab saya nak sebut tentang kita berada pada bulan Rejab yang masih berbaki, dan kita pun dah berada di penghujung Rejab. Yang kita tahu sebenarnya Rejab ni dia ada banyak kemuliaan dan kelebihan. Di samping itu saya nak cerita kepada tuan-tuan juga, apakah peristiwa-peristiwa lain yang berlaku di dalam bulan Rejab. Pertamanya ialah kita kena ambil tahu peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab ini ialah peristiwa agung. Pengembaraan ataupun satu kembara Nabi yang dibawa khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi satu kenderaan yang juga khas, namanya Buraq, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa itu berlaku ketika mana Nabi SAW dalam keadaan amat-amat sedih dan duka cita. Ya. Keduanya tuan-tuan, peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab juga ialah Perang Tabuk, iaitu pada tahun ke-9 Hijrah. Seterusnya ialah apa yang berlaku? Hijrah pertama ke Habasyah. Dan seterusnya lagi ialah pada tahun 583 Hijriah berlakunya pembebasan Baitul Maqdis. Seterusnya pada tahun 767 Masihiyah pula berlakunya peristiwa kelahiran Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ada 5 peristiwa yang saya boleh kongsikan yang berlaku pada bulan Rejab, yang patut kita ambil pengajaran dan kita ambil iktibar berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku ini. Tak lain tak bukan, ia adalah satu gambaran kepada kita secara bersama untuk melihat apa benda yang boleh kita ambil pengajaran terutama di keliling kita. Bukan hanya cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj, tapi kita nak ambil juga peristiwa-peristiwa lain yang boleh kita jadikan sebagai satu pengajaran. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menerusi pandangan Ibn Abbas, menyatakan bahawa orang yang melakukan kebaikan di dalam bulan-bulan haram ini, terutama ni bulan Rejab dan bulan-bulan haram yang lain, ya, yang kita dah baca pada sesi yang lepas. Bulan haram itu ada 4, kata Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah At-Taubah pada ayat 36 yang saya bacakan tadi. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa minha arba'atun hurum, antaranya terdapat padanya 4 bulan haram. Disebut oleh para ulama 4 bulan haram ini 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang ada kemuliaan, 4 bulan yang ada kelebihan dan ada keagungannya. Sebab tu kita hari ni mindset kita bulan yang agung hanya bulan Ramadan. Sedang bulan-bulan lain juga ada kemuliaan dan kelebihannya yang tersendiri. Kita mungkin tak tahu sebab kita duk nampak yang Allah cerita dalam Quran, sebab Ustaz selalu baca tentang Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hanya sekadar tu saja. Sedangkan rupanya dalam bulan Islam ni ada lagi bulan-bulan lain juga ada kemuliaan dan kelebihannya. Jadi kita rugi kalau kita tak ambil tahu. Amat-amat rugi lagi kalau orang yang tak duduk dalam kuliah agama langsung tak tahu. Setidak-tidaknya kita yang duduk dalam kuliah agama ni kita dapat juga tahu. Tak banyak, dapat sikit. Paling tidak kita ambil satu peluang saat kita masih hidup ni baru kita tahu, oh tak apa, kita buat kebaikan. Maka sebab tu saya nak anjurkan dalam bulan Rejab yang masih berbaki, hari ni hari Rabu, esok Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, kan? Sabtu tu dah 27. Peristiwa agung Isra' dan Mi'raj. Rata-rata akan cerita. Geng-geng ustaz ni, ustazah ni penuh jadual kiri kanan depan belakang atas bawah siang malam, tak kira waktu dah, sebab ramai orang minta jemputan untuk bagi cerita ataupun menyampaikan cerita tentang Isra' Mi'raj, mengambil pengajaran daripada peristiwa agung tu. Asal saya pun sama, malam ni KL, esok dekat Bukit Mahkota, lusa dekat Puchong, hari Sabtu dekat Sabah, hari Ahad pagi pun Sabah lagi, balik main sini sambung pula dekat Teras Jernang. Jadi banyak program yang saya pun ikut, tak sempat, tak menang tangan. Sebab tu saya minta kat apa-apa malam ni saya tak dapat, malam ni dengan IPD KL. Sahabat-sahabat polis sana takut tak sempat balik. Jadi apa pun tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, nak gambarkan pada kita orang bekerja-kerja untuk buat kebaikan. Jika tak salah saya lah, ibu-ibu, ayah-ayah semua, zaman dulu-dulu, sebab saya ingat masa zaman saya kecil dulu, masuk bulan Rejab, ayah saya, tok wan saya akan ajak saya pergi masjid. Bukanlah bererti bulan lain tu tak ajak. Bulan lain tu, dia, kalau kita nak ikut, kita ikut. Macam tu. So bulan Rejab, Syakban ni bila kita baru nampak mak ayah kita, tok wan kita, dia nak cuba mengihyakan Rejab itu sampai ihyaknya Ramadan. Jika tak salah saya. Sampai ada rumah-rumah pun dia buat kenduri. Seolah-olah kenduri itu macam
kegembiraan untuk sambut Ramadan. Padahal Ramadan belum lagi. Ni Rejab, Syaban, pun dia akan bersusul juga lepas ni. Dia akan menyusul kemudian. Dia dah macam seolah tersusun dah. Bila dah masuk Rejab, dia dah mula dengan program-program. Itu pengalaman saya masa saya kecil. Saya yakin juga pada ibu ayah, kalau dikenang balik bulan Rejab, seolah-olah surau kita, masjid kita, kalau surau dulu orang kampung saya panggil menaksah. Dia akan buat program-program ilmiah. Tak kisahlah buat makan ke, buat majlis ilmu ke, dia nak menggalakkan orang main masjid. Itu di antara peranan para ulama kita dulu untuk mengimarahkan bulan-bulan yang namanya menghampiri kepada Ramadan ini dengan dihidupkan dengan amalan-amalan kebaikan. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak bacakan kepada kita apa yang boleh kita buat saat-saat kita berada di penghujung Rejab dan nak masuk Syaban. Sebab bila dah masuk Ramadan, sudah pasti kita berada on track. Dan kita berada pada litar dia dah. Dan kita ada pada jalan dia dah. Kita tak waktu tu baru nak mula setting, baru nak set up. Tak ada dah. Waktu tu kita dah mula bergerak dengan lancar. Maka saya nak menyebutkan satu hadis Nabi SAW daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, wahai Rasulullah, ni dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Saya yakin tuan-tuan juga saya, jikalau baginda Rasulullah SAW masih ada di saat kita hari ini masih hidup, bayangkan kalau kita dapat jumpa Rasulullah, sudah pasti kita akan minta, wahai Rasulullah, sebutkan pada aku apa amalan. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka bukan tak tengok Nabi, mereka tengok Nabi. Bukan mereka tak ambil saranan Nabi, mereka ambil saranan Nabi. Bahkan inilah dia, di antara adab kita apabila bertemu dengan orang yang lebih baik daripada kita. Orang yang lebih alim, orang yang lebih siqah, lebih dipercayai, orang yang warak, nampak dia punya kesahlihannya, maka kita minta pada dia, tolong nasihatkan saya, tolong tinggalkan saya. Sebab tu kalau tengok antara hadis-hadis para sahabat ni, jumpa Rasulullah minta nasihat. Kita pun sama. Sebab kita yang jadi ketegak tu, kita tak mau minta nasihat. Bila orang nasihat kita, naik kepala lagi. Tu bukan kepala batu, batu kepala atas pun ada juga. Itu pun saya tak tahulah. Yang penting tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, ialah kita nak mendidik jiwa kerana kita berada pada bulan Rejab nak menghampiri ke bulan Ramadan. Sudah pasti kalau orang nak buat kenduri, setahun dia punya perancangan, mesti dia ikut on track. Jemputan kena hantar, sewa dewan kena booking, catering kena bayar. Semua tu. Bayangkan kalaulah Ramadan dah nak dekat, tak sampai pun 40 hari dah. Sebulan lebih kurang lah. Sebulan je lagi. So apa yang kita dah buat? Jadi kita kena prepare, well prepared lah. Kita kena betul-betul bersedia. Antaranya yang disebutkan ketika mana Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi, apa amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga? Kemudian apa pula perkara yang kalau boleh aku tak nak dekat dengan neraka dan aku nak dijauhkan daripadanya? Tanya pada Nabi. Maka dalam hadis itu, laqad sa'alta 'aziman an 'azim wa innahu la yasiru an ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Kata Nabi SAW apabila Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, apa amalan ini? Sesungguhnya kamu telah bertanya tentang suatu yang agung. Sesungguhnya ia adalah mudah dan bagi sesiapa yang dimudahkan Allah untuk melaksanakannya. Itu kata Nabi SAW untuk peringkat awal. Maka Nabi sebut apa? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Kata Nabi SAW ialah sesungguhnya ia adalah mudah bagi orang yang dimudahkan Allah, iaitu pertama, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dalam keadaan yang lain. Kamu mendirikan sembahyang. Dalam masa yang sama, kamu mengeluarkan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan dan kamu menunaikan haji. Itu perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Ia termaktub di dalam rukun Islam. Kita apabila kita menjadi seorang Muslim, kita dah ada, kita punya prinsip kita. Kita dah tahu dah apa kita punya matlamat. Itu yang Nabi sebut di peringkat awal. Bila Muaz bin Jabal macam kita, sahabat rahimakumullah sekalian, kita bila orang tanya macam tadilah, mungkin soalan dia, Ustaz, saya nak tanya berkenaan zikir Fatimah. Bila Ustaz tu dah bagi, Ustaz, kalau kita, dia nak tambah lagi, dia nak panjangkan lagi sebab dia nak mendetailkan, dia nak dapat perincian lagi. Manusia. Tapi bila kita suruh buat satu, tak lepas. Hak dia tanya tu berpuluh. Tapi buat satu, kadang-kadang pun penat. Sebab itulah di antara pesanan para guru-guru kita ialah jangan banyak tanya,
tapi banyakkan amalan. Kalau nak tanya boleh, tanya untuk kita beramal. Setakat yang kita tanya, kita beramal. Sebab tu kalau kita dah tanya bab berkenaan dengan zikir Fatimah, beramal dulu dengan zikir tu. Kemudian bila kita dah puas dah, kita dah naik syok dah, baru kita pun tanya pula, Ustaz saya nak tanya lagi, selain pada tu, contoh, jadi kita dapat menambah. Ni kita awal-awal lagi, minta sikit resipi nak buat kek lapis. Kawan tu pun cerita lah kek lapis. Puan, kalau kek lapis tu kita nak buat warna merah, boleh tak puan? Buat dulu. Bukan tak boleh. Kan kawan tu dah kata dah tadi, bubuh nak, kalau contoh kita kata kita nak bubuh strawberry, boleh tak? Contoh nak tambah-tambah. Tambah tak apa, tapi setakat yang kita boleh ambil ilmu peringkat awal, kita beramal dengan apa yang kita tahu. Itu dia. Ya, untuk kita nak mencambahkan lagi minda kita. Maka, kata lagi Muaz bin Jabal, "Tsumma qal, ala adulluka ala abwabil khair." Ini yang saya sebutkan tadi, untuk kita minta hari ini dibukakan pintu-pintu kebaikan. Segala pintu yang ada. Pintu kesihatan, pintu takwa, ketakwaan, pintu keampunan. Yang kita tak tahu tuan-tuan, hari ni mungkin kita boleh tengok muka sahabat-sahabat kita. Puan Enon, Kak Nursia, Puan Suzana, Puan Fatimah, Puan Sharifah, Puan Hamidah, Puan Nurzihan, kan? Ni yang bimbang kita ni kadang-kadang. Bukan apa. Dia tanya tak apa. Tapi kalau tanya, kita buat, Alhamdulillah. Tapi tanya, tapi tak buat. Okey. Macam ibarat, kita pergi kedai, kita ada kupon. Kupon tu lah banyak. Pergi sana dapat kupon, pergi sini dapat kupon. Tapi bila pergi ke kedai, kita tak beli apa. So, kupon tu tak boleh guna. Rugi macam tu saja. Dia ada kat kita. So, bila soalan, bukan boleh, tak boleh tanya. Boleh. Cuma, lebih baik kalau bertanya, kita beramal. Ataupun kita menyampai. Baik. Ditanya lagi kepada Nabi SAW oleh Muaz bin Jabal, bolehkah kamu tunjukkan kepada aku, ataupun bolehkah kamu berikan kepada aku apa lagi pintu-pintu kebaikan, kan? Maka Nabi jawab SAW, iaitu as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Itu di antara 3 benda yang Nabi pesan. Mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan pada kamu pintu-pintu kebaikan? Maka Muaz bila dengar je, Muaz pun nak lah, sebabnya tadi baru Nabi sebut 5 benda yang memang asas bagi kita sebagai seorang Muslim. Maka Nabi pun sebutkan. Pertama, Nabi katakan bahawa as-sawmu junnah, puasa itu adalah benteng, pemelihara diri kita daripada hawa nafsu. Yang kedua, sedekah menghapuskan kesalahan seperti mana air memadamkan api. Kita hari ini macam banyak kesalahan. Macam banyak. Saya sendiri pun rasanya banyak kesilapan, kesalahan, kelemahan diri kita. Masya Allah banyak. Rajin-rajinlah bersedekah. Rajin-rajinlah menginfakkan harta. Rajin-rajinlah kita keluar. Rajin-rajinlah kita menyalurkan sumbangan. Ini terutama sahabat-sahabat kita di Turki dan juga di Syria yang dilanda dengan gempa bumi. Semalam saya pergi ceramah satu masjid. Dia kata, Ustaz, bukan gempa bumi itu, Ustaz. Ini adalah usaha jahat tentera Amerika dengan Yahudi. Lepas tu saya kata, tak apalah. Kalau benda tu tak ada bukti, kita tak boleh kata lagi. Tapi yang setakat ni dikabarkan menerusi akhbar dan berita yang kita sampai melalui saluran yang kita terima, katanya gempa bumi, kita terima dulu. Mungkin ada gegaran lain, wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Cuma nak sebutkan kepada kita bahawa sedekah itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita bagaikan air yang menyembah api. Kita tak tahu. Kita ni mungkin seorang pemarah. Mungkin kita seorang perongoh. Mungkin kita ni seorang yang tak suka maaf orang. Ambil di antara pesan Nabi SAW ini untuk kita jadikan sebagai penghapus dosa kita. Ya, sebab ni nak dekat dengan Ramadan. Maknanya kalau kita tahu, sifat Nabi ni seorang yang amat mudah untuk bersedekah. Nabi ni pemurah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi jadi lagi pemurah. Kita sebelum Ramadan, tak berapa nak rajin sedekah. Masuk Ramadan, berkira-kira nak sedekah. Jadi rugi tuan-tuan. Ni, terutama slot, kalau tak silap saya ni, slot berbuka puasa. Tuan-tuan, salah satu peluang untuk kita ambil, terutama orang perempuan. Yang apabila kita tahu bila masuk bulan Ramadan, kadang-kadang perempuan datang haid. Tak boleh puasa, tak boleh semayang, tak boleh baca Quran. Tak boleh buat macam orang lain buat. Orang lain boleh dapat kebaikan. Ya, kita boleh dapat kebaikan macam orang lain dengan cara kita bagi orang buka puasa. Siap-siap. Book tak kisahlah, sebulan dapat sebulan lagi bagus, tak dapat sebulan pun tak apa, ambil satu hari. Dapat contoh tuan-tuan, jamu makan untuk 100 orang. Bayangkan seorang tu baca Quran
2 juzuk. Katakanlah 100 orang baca 2 juzuk tuan-tuan. Dapat berapa dah? Banyak dah. Pahala yang digandakan 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk. Semua kita kumpulkan, kita dapat pahala mereka. Tidak berkurang walaupun satu. Nak ambil lagi peluang. Maka berlumba-lumbalah terutama orang perempuan. Bagi lelaki pula yang tak mau puasa, nak buat macam tu juga, tak boleh. Nak duduk gatai-gatai. Hampa tak ada keringanan. Melainkan hak yang musafir sakit lah. Ni macam orang perempuan ni sebab dia hit. Hampa jangan buat dia macam hit pula. Mai hit hampa aku potong buang. Payah sangat. Nak sebut pada tuan-tuan, tak ada keistimewaan ini hanya Allah bagi pada orang perempuan. Sebab tu saya nak minta kita berlumba-lumba buat kebaikan sebelum dan semasa bulan Ramadan. Ni dah Rajab. So apa kita kena buat ni? Nabi dah sebut. Salah satunya ialah dengan sedekah. Tadi dengan puasa. Maka di antara juga ajaran ataupun suruhan dalam agama kita, masuk saja Rejab ini, kita mula praktis, kita mula aktifkan diri kita dengan melaksanakan amalan-amalan yang akan kita buat pada bulan Ramadan, iaitu puasa. Maka ni, puasa ni adalah penting. Puasa ni rupanya kita hari ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok balik pada sesi ceramah saya yang lepas, saya sebut bulan Rejab ini adalah bulan kemuliaan dan di antara bulan-bulan haram. Dan kalau kita tengok balik sejarah zaman jahiliah, bulan haram ini mereka haram berperang. Sebab tu mereka sebut bulan Rejab ini di antaranya bulan turunnya rahmat Tuhan kat mereka. Saya dah terangkan bahawa di antara perkara yang disebut sebagai rahmat tu, bagi mereka tenang, bagi mereka bahagia, bagi mereka gembira pada bulan itu. Kerana tak ada perang. Mereka sendiri yang letakkan, rupanya Allah dan menyusun atur perjalanan hamba Allah itu sendiri. Walaupun dia nama Muslim, walaupun tak Muslim, Allah dah tentukan. Maka inilah di antara perjalanan hidup kita yang hari ini kita hanya mengutip saja kata-kata daripada Nabi SAW, para ulama, ambil kandungan daripada Al-Quran, kalam Allah yang mu'jizat itu, dijadikan sebagai panduan. Maka hari ini bila saya sebutkan tentang puasa, tentang sedekah, ni di antara juga pesan Nabi SAW. Bukan takat itu saja. Nabi sebut perkara yang ketiga ialah sembahyangnya seorang lelaki. Ni sebuah kepada seorang lelaki itu, bukan hanya lelaki tetapi juga kepada wanita. Silakan Puan Nurizan, tak apa, silakan teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kita walaupun tak sampai habis. Baik, seterusnya tu dan sahabat rahimakumullah sekalian, sembahyangnya seorang lelaki tengah malam, kemudian dia rasa dia bangun untuk mendirikan ataupun terbangun untuk mendirikannya. Maka Nabi pesan, 3 benda ni di antara perjalanan untuk kita perbaiki kehidupan. Maka sebab itulah tuan-tuan, di antara juga saranan, ni saranan Nabi kita untuk kita melakukan amal-amalan kebajikan, terutama di bulan Rejab. Maka saya nak mengambil peluang ini tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Saat kita masih berbaki hidup kita ni, buatlah kebaikan. Salah satu cerita yang saya nak bawa pada tuan-tuan juga, yang tuan-tuan juga pernah dengar, tentang seorang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang cukup baik budi pekerti, namanya Osman bin Affan. Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok balik, kita tahu di kalangan para sahabat Nabi ni ada seorang sahabat yang memang kaya raya. Siapa namanya? Abdul Rahman bin Auf. Kita terlupa. Masih ada lagi sahabat-sahabat lain yang kaya raya, jutawan, dermawan, hartawan. Dan mereka juga di antara sahabat yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Salah seorang sahabat Nabi ialah Osman bin Affan. Bayangkan, dia menyediakan kekuatan ketenteraan, bahkan kelengkapan senjata untuk tentera Islam. Membantu mereka dengan hartanya yang tersendiri. Bahkan, kalau kita tengok balik cerita, apabila pernah berlaku satu peristiwa di Madinah Al-Munawwarah, apabila saat ketika mana berlakunya kemarau yang panjang, waktu tu bekalan-bekalan makanan dah semakin habis, apatah lagi sumber airnya semakin kurang. Dan ketika itu pula, orang mencari-cari dana nak dapatkan sumber dan sebagainya. Bayangkan Osman bin Affan menawarkan hartanya untuk diinfakkan kepada seluruh orang Islam. Hebat. Bahkan Osman bin Affan ketika mana waktu tu sistem pengairan yang ada di bumi Madinah dikuasai oleh puak Yahudi. Bayangkan Osman bin Affan mampu untuk berdialog, berbincang, mendapatkan kata sepakat dengan toke, orang penjaga kepada telaga tersebut, namanya Bi'rur Raumah ataupun Bi'rur Rumah. Dia ambil telaga tersebut, telaga tu Bi'ru. Dia beli dalam keadaan mula-mula dia beli separuh, kemudian dia beli keseluruhannya daripada seorang Yahudi dengan satu jumlah yang cukup besar, bukan untuk kepentingan peribadi, bukan untuk bisnes sendiri, tapi untuk umat Islam itu menikmati sumber air, bekalan-bekalan yang diberikan dan dibekalkan secara percuma
dulu sampailah ni. Sehingga kan harta wakaf yang ada milik Osman namanya masih ada di bank Madinah Al-Munawwarah, namanya Osman bin Affan, dipegang oleh keturunan beliau sendiri. Sampai macam tu tahap nilai unsur wakaf, unsur infak yang sampai hari ni mengalir. Bayangkan Osman dah meninggal dunia, dah puluhan, ratusan, ribuan tahun, tapi kebajikan terus mengalir kepada Osman bin Affan, Sayyidina Osman bin Affan. Rugilah kalau kita hari ni tak ambil peluang tu. Ni, di saat kita berada pada Rejab, nak masuk Syaban, nak masuk Ramadan. Maka ambillah peluang cerita-cerita yang macam ni yang saya nak bawakan pada tuan-tuan untuk kita ambil pengajaran, terutama pada bulan Rejab, persiapan kita untuk sambutnya Ramadan. Baik, saya cukuplah sekadar tu peringatan ringkas kita pada pagi yang berbahagia ini, sebab kita berada dah pun dah pada 24 Rejab. Nanti orang akan cerita pula Isra Mi'raj. Dan hari ni pun ada orang cerita, bagus. Ambil pengajaran. Walaupun cerita tu sama, tak ada kan ada cerita yang lain. Kan? Tentang Nabi daripada kota Mekah, daripada Masjidil Haram sampai ke bumi Palestin, Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'rajkan. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi peristiwa Isra wal Mi'raj. Naik ke Sidratul Muntaha. Tu cerita sama. Tak ada cerita yang berbeza-beza. Mungkin konsep penceritaan daripada para asatizah kita tu yang berbeza-beza. Ada sudut pandang, dia cerita tentang Isra saja. Ada cerita tentang Mi'raj saja. Ada cerita tentang ibrah di sebalik perjalanan itu. Ada cerita tentang hadis-hadis yang berkaitan. Ada mungkin membetulkan pandangan hadis-hadis yang direka-reka berkenaan dengan Isra Mi'raj. Bagus. Jadi kita dapat banyak pengajaran, banyak pertimbangan untuk kita menilai bahawa bukan orang kata apa, bukan calang-calang manusia dipilih Allah untuk peristiwa agung ini. Sebab tu bila kita ambil pengajaran kenapa kita hari ini duduk dalam majlis orang cerita tentang Isra Mi'raj. Kita juga adalah kita adalah manusia yang terbaik sebab bukan calang-calang orang boleh duduk dalam majlis ilmu yang orang nak cerita tentang Isra Mi'raj. Sebab tu ambillah pengajaran sama-sama tentang peristiwa yang baik ini untuk kita perbaiki di masa akan datang, terutama kita yang berdepan dengan ujian. Ambil kisah daripada Isra Mi'raj itu, banyak ibrah-ibrahnya yang tersendiri yang mungkin saya tak ambil lah tempoh masa yang panjang. So saya sebut 3 benda pesan Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal. Apabila Muaz bin Jabal ni tak cerita hadis ni, tak habis lagi, hadis ni panjang, cuma masa tak mengizinkan sebab saya pun nak masuk ke tempat kerja lah. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ambillah peluang ini untuk kita buat kebaikan bersama-sama, terutama pada akhir-akhir Rejab. Lepas ni dah masuk Syaban, mempergandakan dan melipat gandakan amal-amal tadi, antaranya puasa, ya, ambillah puasa Isnin dengan juga Khamis. Kalau boleh buat, kalau tambah lagi dengan hari putih Yaumul Bid, silakan, tak apa. Kalau boleh 1 bulan, ni saya bukan apa bimbang takut nanti masuk Ramadan tuan-tuan dah tak mampu. Cukup sekadar kita buat puasa sunat. Yang kedua sedekah. Mula dah sedekah. Kalau ada unsur-unsur peluang tabung-tabung yang dihadirkan pada kita, sedekah. Yang ketiga, buatlah solat tengah malam. Cuba praktis sebab bila Ramadan dia akan jadi lebih mudah untuk kita melaksanakannya, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu peringatan ringkas buat diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya kembalikan kepada Puan Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan terima kasih kepada Ustaz Nabil Ahmad atas kesudian berkongsi ilmu ya buat panduan kita semua, dan moga ianya memberi sedikit sebanyak penjelasan dan kefahaman buat kita semua ya mengenai bulan kelebihan bulan Rajab ini. Dan Ustaz, saya rasa kalau nak tanya soalan pun tak sempat ya Ustaz. Ya, sebab nak masuk ke meeting. Kan? Tak apalah, kita faham. Ustaz, kita tutup datangkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik,